اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita seperti biasa pagi ini bersama dengan saya bersiaran
setiap hari jam 7.15 pagi kita berkongsi tentang apa dia, iaitu ensiklopedia solat. Kita berkongsi tentang ensiklopedia solat, kombinasi fakta, hukum dan sains. InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa hujung minggu hari Sabtu bersamaan dengan 6 hari bulan 1 2021 insyaAllah. Okay, kita tengok dulu speaker cantik-cantik. Okey, speaker kita nampak cantik ke? InsyaAllah. Tu dia. Terima kasih kepada Ustaz Fathi Fitri. Terima kasih juga kepada Puan Sabrina, Puan Sabrina Muhammad kerana sudi menonton siaran kita pada pagi ini seperti biasa dalam perkongsian berkaitan dengan ensiklopedia solat. Apakah yang terdapat dalam solat itu sebenarnya, insya-Allah. Okey. Tajuk yang kita pada hari ini ialah berkenaan dengan iqamah. Okey, sebelum kita memulakan, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah secara tartil insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan sesuatu yang terdapat dalam solat, iaitu al-iqamatu. Iqamat. Iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apa tu iqamat? Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengenalan iqamat adalah merupakan seruan pelengkap. Okey, seruan pelengkap. Dalam hidup ini semestinya kita hendakkan, iaitu fitrah kita nakkan pelengkap. Maka dalam ibadat juga ada pelengkap tertentu. Dan pelengkap bagi solat adalah iqamat. Pelengkap bagi solat adalah iqamat. Umat Islam sedang menunaikan solat sunat sebagai hadiah kepada amalan fardu yang dilaksanakan. Umat Islam sedang menunaikan solat sunat sebagai hadiah kepada amalan fardu yang dilaksanakan. Kiranya dalam ibadat juga ada hadiah-hadiah, ada bonus-bonus ni. Bonus ni tak seperti masa kita kerja je bonus. Dalam apa juga keadaan sebenarnya, kalau kita betul-betul menghayatinya, insya-Allah akan ada bonus-bonus
tertentu. Okey. Amalan sunat seharusnya menjadi rebutan oleh setiap individu, bagi setiap individu untuk diamalkan, di samping tidak mengabaikan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunat seharusnya menjadi rebutan bagi setiap individu untuk diamalkan, di samping kita tidak meninggalkan apa yang dimasukkan dengan kewajipan perintah Allah. Sunat kita buat, wajib memanglah kena buat. Sunat kita buat, betul? Okey. Demikian demikian halnya dengan azan. Demikian juga halnya dengan azan. Iqamat juga menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimahnya. Demikian halnya dengan azan, iqamat juga menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimahnya. Seruan yang menandakan solat bakal didirikan merupakan amalan warisan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat berjemaah solat berjemaah yang terdiri daripada imam dan makmum merupakan simbolik ke arah kesatuan umat Islam di bawah seorang pemimpin. Lama macam berita ini. Itu dia. Iqamat adalah seruan pelengkap yang menunjukkan bila katakan seruan pelengkap ni yang menunjukkan kesatuan kita semua, yang menunjukkan seruan yang bakal kita mendirikan solat berjemaah yang mana adanya imam, adanya makmum, simbolik kepada taat kepada pemimpin. Okey, taat kepada pemimpin. Okey, ta'rif iqamat. Iqamat adalah berasal daripada perkataan Arab, iaitu aqama, yang bermaksud berdiri dengan sebab perlakuannya yang menandakan solat akan didirikan. Dia asal aqama dengan maksud berdiri dengan sebab perlakuannya yang menandakan solat akan didirikan. Apakah dalil pensyariatannya? Iqamat merupakan ibadat yang dilakukan selepas azan yang dilaungkan untuk menandakan solat akan dimulakan. Iqamat berbeza dengan azan dari segi jumlah laungan kalimah yang terdapat di dalam iqamat. Imam Al-Bukhari menyatakan di dalam Sahih Al-Bukhari an Maliki ni Huwairithi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hadarat as-salatu fa'adhana wa aqima thumma liyummakuma akbarukuma. Daripada Malik bin Al-Huwairith daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang solat adalah didirikan, laksanakanlah dengan azan dan iqamat. Kemudian lantilah mereka yang lebih berumur untuk menjadi imam kamu, lebih dewasa untuk menjadi imam kamu. Pak, itu dia dalam Sahih Bukhari tentang pensyariatan iqamat. Okey, terdapat riwayat daripada Imam Bukhari dalam hadis yang lain, an Anas bin Malik qala umira Bilalun ay yashfa'al adhana wa ay yutiral iqamah. Daripada Anas bin Malik telah berkata, Bilal telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan bilangan lafaz azan itu cukup dan lafaz iqamah itu ganjil. Nabi yang mengarahkan supaya Anas bin Malik telah berkata Bilal telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar lafaz azan itu cukup, cuma iqamat itu diganjilkan. Okey. Syarat sah iqamat. Syarat sah iqamat. Syarat bagi iqamat adalah sama dengan azan. Syarat bagi iqamat adalah sama dengan azan dan diringkaskan seperti berikut.
orang yang melaungkan iqamat hendaklah beragama Islam. Seorang yang memayyiz, tahu membezakan antara perkara baik dengan yang buruk. Lelaki tertib, iaitu lafaz yang dilaungkan mestilah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berturutan pada setiap lafaz. Okey. Hukum iqamat adalah sunnah. Lafaz iqamat adalah sama dengan azan, tetapi hanya dilaungkan sekali pada setiap kalimah. Menurut hadis sahih, lafaz iqamat ada 11 kalimah. Terdiri daripada 11 kalimah. Itu untuk lafaz iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Iqamat juga tidak disunatkan kepada muazzin untuk berada di tempat yang tinggi dan meletakkan jari telunjuk di telinga kanan dan kiri ketika berbanding ketika melaungkan azan. Maknanya qomat ni tak perlulah macam ni. Ini hanya untuk azan. Iqamat macam biasa. Iqamat macam biasa. Cara menjawab iqamat. Iqamat adalah dijawab sebagaimana lafaz yang dilaungkan oleh muazzin, kecuali pada ucapan qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ia dijawab aqamahallahu wa adamaha. Okey. Cara menjawab iqamat. Perkara ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamatis salatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Maksudnya daripada Abu Umamah atau daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Bilal melakukan iqamah, apabila beliau mengatakan qad qamatis salatu, qad qamatis salah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab aqamaha Allah wa adamaha. Hadis riwayat Abu Daud. Iqamat dijawab oleh para jemaah yang hadir sebelum mendirikan solat. Masa iqamat dilaungkan, apabila iqamat dilaungkan, seseorang itu tidak boleh mengerjakan sebarang solat sunat disebabkan oleh solat fardu yang menjadi keutamaan. Hal ini dinyatakan oleh Imam Muslim melalui hadis dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktubah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila solat hendak didirikan, tiada lagi solat melainkan solat fardu. Iqamat dilakukan selepas azan dan sebelum mengerjakan solat fardu yang 5, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Berbeza dengan azan yang dilakukan secara tertil, melafazkan secara lambat dan dengan nada suara yang kuat. Iqamat pula dipercepatkan bacaannya dan rendahkan suara berbanding dengan azan. Direndahkan suara berbanding dengan azan. Jika seorang ingin mengerjakan beberapa solat qada, dia hanya perlu melaungkan azan sekali tetapi beriqamat pada setiap solat tersebut. Hal ini sama keadaannya apabila dia ingin mengerjakan solat jamak, dia hanya perlu melaungkan azan sekali dan beriqamat pada setiap solat. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang memerihalkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ja'far bin Muhammadin an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra
wal 'asri bi adhanin wahidin bi Arafah wa lam yusabbih bainahuma wa iqamataini wa صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. Daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya bahawa Nabi SAW solat zuhur dan asar dengan satu azan di Arafah dan baginda tidak bertasbih antaranya keduanya, dan dengan dua iqamat. Baginda SAW mendirikan solat maghrib dan isyak secara jamak, mengumpulkan keduanya dengan satu azan dan dua iqamat serta tidak bertasbih antara keduanya. Okey, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Daud. Manakala solat yang digalakkan untuk didirikan secara berjamaah seperti solat sunat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, solat sunat gerhana, solat sunat mohon hujan istisqa dan solat sunat tarawih, dilaungkan lafaz as-salatu jami'ah sahaja. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan as-salatu jami'atun fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Daripada Aisyah bahawa gerhana telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru as-salatu jami'ah, manusia perlu berkumpul. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak ke depan, bertakbir dan mendirikan solat sebanyak 4 rakaat, iaitu didirikan solat dengan 2 rakaat dikerjakan sebanyak 2 kali serta 4 sujud. Riwayat Imam Muslim. Selain daripada solat di atas, ada solat yang tidak didirikan secara berjamaah, iaitu tidak disunatkan untuk melaungkan iqamat seperti solat duha, solat sunat nawafil, solat sunat sebelum dan selepas solat fardu, solat jenazah dan sebagainya. Itu tidak perlu iqamat. Okey, tidak perlu iqamat dan tidak didirikan secara berjemaah. Kadang-kadang tu solat jenazah ni kadang-kadang jemaah lah kan. Tu je. Dalam situasi tertentu menjawab iqamat adalah sama seperti azan dalam beberapa keadaan, antaranya jika seorang itu berada di dalam solat iqamat dilaungkan. Sedangkan iqamat dilaungkan, dia tidak perlu menjawabnya dalam solat, bahkan hukumnya adalah makruh. Dia hanya perlu meneruskan solat dan menjawabnya setelah selesai solat. Apabila seseorang itu berada dalam tandas, dia tidak perlu menjawabnya melainkan setelah keluar dari tandas. Apabila seorang sedang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mengulang kaji dan sebagainya, dia hendaklah menghentikan perbuatannya seketika dan menjawab iqamatnya tadi. Sekiranya dia tidak sedar atau terlupa, dia boleh menjawab setelah selesai muazzin melaungkan iqamat. Itu dia. Bermakna sekarang ni tidak semua keadaan. Iqamat ini pada ketika kita berada dalam masjid dan ready untuk solat. Bukan kita dah masuk masjid tapi kita sedang solat sunat. Itu tak perlulah. Kita tengah solat sunat tak perlu menjawab iqamat. Okey, insya-Allah. Namun terdapat 5 patah perkataan yang menyebabkan solat seseorang itu terbatal jika dia menyebutnya di dalam solat dalam keadaan dia mengetahui dan secara sengaja. Sekiranya dia jahil atau terlupa, dia boleh dimaafkan. Perkataan-perkataan tersebut adalah seperti berikut. Menjawab laungan muazzin as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, iaitu sadaqta wa bararta. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, as-salatu khairun naum, qad qamat salah. Orang yang maknanya kepada ketika 5 patah perkataan ini menyebabkan seseorang itu terbatal jika dia menyebutnya di dalam solat dalam keadaan dia mengetahui secara ataupun secara sengaja. Mengetahui dan secara sengaja. Sekiranya dia jahil atau terlupa, dia boleh dimaafkan. Maksudnya sekarang ni ketika kita sedang solat sunat lah, kan, janganlah kita nak
menjawab 5 patah perkataan ini. Okey, insyaallah. Iaitu as-salatu khairun minan naum, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah. Orang yang melaungkan iqamat, muazzin, orang disunatkan untuk melaungkan iqamat dan dia hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Suara yang lunak, nyaring, dipercayai mengetahui waktu solat, sentiasa menjaga waktu solat sukarela, iaitu tidak mengambil upah. Okey. Perlu diingatkan bahawa perempuan dan khunsa tidak disunatkan untuk melaungkan azan. Mereka dilarang meninggikan suara kerana perbuatan ini boleh menimbulkan fitnah. Namun mereka masih boleh mengalunkan iqamat pada jemaah masing-masing. Orang perempuan solat secara perempuan sahaja dia kena iqamat. Tapi kalau solat dengan lelaki jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Okey, insya-Allah. Azan dan iqamat mempunyai permasalahan yang sama. Permasalahan azan dan iqamat boleh berlaku dalam keadaan seperti berikut. Okey, seperti berikut. Jika seorang muazzin yang terlupa atau meninggalkan beberapa kalimah dalam azan atau iqamat, dia hendaklah mengulangi kalimah tersebut yang ditinggalkan dan meneruskan laungan dengan kalimah seterusnya. Contoh, dia iqamat dengan lafaz Allahu Akbar, hayya 'alas salah, dan dia tidak menyebut lafaz pertengahan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia hanya perlu berpatah balik dan melafazkan syahadah semula. Seterusnya dia mengulangi kembali kalimah selepas syahadah dan meneruskan iqamah seperti biasa. Begitu juga keadaannya seperti azan. Jika seorang itu bersin ketika azan dan iqamat, dia disunatkan untuk mengucap alhamdulillah dalam hatinya. Seseorang yang melintasi muazzin dan memberi salam, atau orang tersebut bersin, muazzin dalam menghabiskan laungan azan dan iqamat dan melewatkan membalas salam atau mendoakan orang yang bersin tadi. Okey, bila cerita pasal azan dan iqamat ni, adalah beberapa peristiwa yang boleh kita ambil iktibar sebenarnya. Okey, berkaitan dengan azan dan iqamat ni. Berkaitan dengan azan dan iqamat, ada satu peristiwa yang diceritakan kepada saya. Okey, ada satu peristiwa yang diceritakan kepada saya, bagaimana dia berdakwah kepada seseorang hamba Allah ni yang hatinya agak keras sedikit. Bagaimana dia berdakwah kepada seorang hamba Allah ini yang mana hatinya agak keras sedikit. Dia bertanyakan kepada hamba Allah ni, wahai fulan, kebetulan masa tu diorang tengah menonton televisyen, dan dalam siaran televisyen tersebut adanya Kaabah di tengah-tengah dan dikelilingi oleh manusia yang berterabur, tidak tersusun, tidak teratur langsung. Jadi si hamba Allah ni bertanya kepada fulan yang mana hati agak keras untuk menerima Islam sendiri. Dia kata apa? Fulan, berdasarkan pemerhatian engkau dekat skrin layar, dekat siaran Astro pada hari ini, yang mana dia menunjukkan Kaabah dan manusia dikelilingnya berterabur. Jadi ditanya, bagaimanakah untuk kita menyatukan mereka jadi satu saf? Bagaimanakah untuk menyatukan mereka menjadi satu saf dan mengambil masa berapa lama? Maka si fulan ni pun perhatikan keadaan TV tersebut. Dia perhatikan, tengok kan. Dia kata, mengikut pemerhatian saya, dia kata gitu, mengikut pemerhatian saya, untuk menyatukan diorang yang tengah berterabur dekat Kaabah ni mengambil masa 2 tahun. Mengambil masa 2 tahun untuk diajarkan cara-cara untuk membentuk satu saf ataupun satu line saf yang sempurna lah kan. Jadinya dengan izin Allah, pada ketika itu tiba-tiba iqamat berkumandang di skrin layar tersebut. Selepas iqamat selang beberapa minit, terbentuklah satu saf di Kaabah tersebut. Lalu fulan ni tengok, jangkaan fulan ni 2 tahun, tetapi ianya berlaku dalam beberapa minit saja selepas iqamat. Maka fulan kata apa? Dia kata,
apakah yang berlaku sebenarnya? Fulan tu bertanya kepada hamba Allah ni. Lalu hamba Allah ni berkata, umat Islam terbentuknya satu kesatuan, satu penyatuan umat Islam terbentuk apabila iqamat itu berkumandang. Apabila iqamat itu berkumandang. Dan Fulan kata, oh begitu. Kalau begitu, tak apalah, aku ikut engkau bersama dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Itu aja kehebatan yang dinamakan dengan iqamat. Satu seruan yang mengajak kita kembali kepada agama fitrah. Solat ni juga adalah merupakan salah satu simbol kerajaan. Solat ini juga adalah salah satu simbol kerajaan yang mana menyentuh hati manusia untuk mengikut seorang pemimpin. Solat ini juga, iqamah ini juga adalah satu seruan, dan solat itu juga adalah maksudnya satu kerajaan yang mana membentuk umat Islam untuk ikut satu pemimpin. Untuk mengikut satu pemimpin yang dinamakan dengan imam. Maka di situ ayolah kita sempurnakan solat kita, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iqamat ni dia huraian ni sekitar 2 helai saja, dan selepas ini adalah huraian berkenaan dengan istihadah. Istihadah ni mungkin panjang, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan. Dia panjang ni istihadah ni. Mungkin istihadah ni dia tak boleh buat pagi-pagi. InsyaAllah dalam pukul, kalau tak ada halangan, dalam pukul 8.30 insyaAllah saya akan mulakan dengan tajuk istihadah pada hari ini, insyaAllah. InsyaAllah nanti apa-apa ni saya akan update sebelum dalam Facebook. Okay, sekian saja daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian pagi ini Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan manfaat, insyaAllah. Jom kita berselawat bersama. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.